Assalamualaikum dan salam makmur Johor. Baiklah, bersama dengan saya Zarin sebagai moderator untuk Saujana Talk 2022. Okey, saya itu nak ucapkan tahniah juga kepada pihak Institut Data On ataupun IDO di atas platform yang disediakan untuk agensi-agensi yang terlibat pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada pihak IDO, iaitu kepada pengarah IDO yang berbahagia Tuan Haji Farizal Ismail dan juga seluruh kru-kru produksi daripada IDO, dan terima kasih juga kepada panel undangan kita yang hadir pada hari ini untuk program Saujana Talk 2022. Tapi sebelum itu, anda jangan lupa untuk like, follow, retweet di Facebook, IG, TikTok dan juga Twitter, dan juga boleh share dan juga tinggalkan komen anda. Baiklah, untuk hari ini kita bersama dengan seorang, kata orang tu orang yang hebat lah, iaitu panel undangan kita, itu bersama dengan yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Ramli, iaitu sebagai Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan dari Jabatan Pertanian Negeri Johor. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Okey, rasanya tak sabar untuk kita lihat antara inisiatif dan juga apakah peranan yang diberikan oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor sendiri. Mungkin Tuan boleh terangkan sedikit apakah yang dikendalikan ataupun fungsi dan juga peranan agensi daripada Jabatan Pertanian Negeri Johor. Alright. Terima kasih Rin. Okey. Untuk Jabatan Pertanian Negeri Johor, fungsi dan peranan utama Jabatan Pertanian Negeri Johor Rin, jabatan kita memberi khidmat pengembangan dan pembangunan pertanian melalui pemindahan teknologi berteraskan amalan pertanian baik di sepanjang rantaian nilai. Kata orang from farm to fork. Dan kadang-kadang orang sekarang juga cakap from seed to fork, daripada benih sampai ke garpu. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengeluaran kita, untuk meningkatkan pendapatan usahawan tani kita, serta memastikan pengeluaran bahan makanan kita cukup, berkualiti, yang penting selamat untuk dimakan. Jadi bertepatan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini bersama dengan pihak Institut Data On untuk kita ketahui antara platform yang disediakan kepada agensi pada hari ini daripada Jabatan Pertanian Negeri Johor, yang mana bagi sesi pertama untuk kluster keusahawanan. Okey Tuan, yang mana bagi tahun 2022 mungkin kita nak tahu jugalah apakah bentuk bantuan, grant yang disediakan oleh agensi ataupun jabatan Tuan sendiri untuk dipohon oleh orang ramai. Alright. Okey. Untuk tahun 2022, Rin, Jabatan Pertanian Negeri Johor telah diluluskan peruntukan sebagai, kita tak sebut bantuan, kita sebut insentif. Insentif. Kalau bantuan tu macam jabatan kebajikan. Kita sebut insentif kerana ia sebagai pemangkin atau dorongan kepada usahawan-usahawan kita untuk mengembangkan industri pertanian kita. Jadi pada tahun 2022 ini, sebanyak 15.9 juta atau kurang lebih 16 juta. Banyak. Betul. Dengan melibatkan kurang lebih 30 program atau projek utama di bawah pengendalian Jabatan Pertanian. Jadi secara tak langsung, kalau tadi Tuan ada maklum pada saya yang mana setiap 10 daerah ni ada pejabat pertanian yang sendiri, betul tak? Betul. Jadi setiap daerah, kita ada 10 daerah dekat Johor, setiap daerah ni ada pejabat pertanian daerah yang diketuai oleh pegawai pertanian daerah masing-masing. Mereka ni macam duta kecil pertanian lah di setiap daerah kita tu. Faham. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan yang mana antara bentuk insentif yang diberikan oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor, dan untuk yang seterusnya ini, sejauh ini berapa ramai peserta yang telah pun menikmati kemudahan yang disediakan, dan siapakah di antaranya yang telah berjaya dalam bidang ataupun usaha yang dilaksanakan ini Tuan? Alright. Jadi sebelum kita cerita tentang siapa yang dapat ni, mungkin saya boleh ceritakan sedikit apakah insentif-insentif yang kita ada. Saya rasa yang itu yang paling ditunggu-tunggu oleh dinanti-nantikan oleh kita punya penonton kita. Alright. Yang pertama Rin, kita ada, yang saya nak cerita pasal 30 program utama kita tu. Yang pertama, kita ada program pembangunan industri pengeluaran tanaman makanan utama. Di bawah program itu kita ada projek pembangunan industri buah-buahan jangka panjang. Yang itu sebanyak 1.485 juta. Nanti Rin kata jangka panjang tu apa? Betul juga. Tanaman yang hasilnya kita tuai dalam tempoh 3 tahun dan ke atas. Contohnya durian, manggis, nangka, jambu batu, durian Belanda. Okey. Yang kedua, projek pembangunan industri buah-buahan jangka masa pendek. Kita ada 1.6 juta.
yang mana tanaman-tanaman yang hasilnya kita tuai kurang daripada 3 tahun. Contohnya pisang, betik dan tembikai. Dan yang ketiga, di bawah program utama ini kita ada pembangunan industri sayur-sayuran sebanyak 1.4 juta diperuntukkan di sini. Semua jenis sayuran daun dan sayuran buah, cili, bayam, asparagus, bendi, semua kita boleh dapat insentif untuk tanaman-tanaman ini. Especially cili lah. Okey, sebab kadar FFL kita agak rendah untuk cili. Rin, Dan seterusnya, kita ada pembangunan industri tanaman kontan. Kita ada 500,000 dekat sini. Ya, tanaman kontan ini adalah tanaman singkat masa seperti jagung, tebu, ubi kayu, keledek, keladi, sengkuang dan lain-lain kontan lah yang berpotensi. Yang itu baru program utama. Program utama. Banyak ni sebenarnya kan? Lagi ni. Saya teruskan? Boleh, silakan. Alright, okey. Rasanya penonton dah macam apa lagi lepas ni? Apa lagi kan? Alright. So, seterusnya kita ada program pembangunan komoditi berpotensi. Okey, komoditi berpotensi ni ada 4 projek bawah dia. Kita ada projek cendawan, kita ada projek madu, kita ada projek kopi dan kita ada herba. Yang masing-masing cendawan tadi 240,000, madu 300,000, kopi 355,000, herba 213,500. Herbanya macam-macam lah, dari 400. Kita halia, serai, kantan, kunyit. Boleh. Halia paling yang kita dinanti-nantikan sebab apa? SSL halia kita pun agak rendah. Jadi insya-Allah kalau siapa yang pohon insentif halia, insya-Allah lulus. Okey. Dan kita ada juga program pembangunan setempat di mana di bawahnya ada projek pertanian komuniti. Sekarang ni popular sikit projek komuniti, kebuniti, pertanian bandar. Semua bawah projek ni. Dan kita ada juga projek galakan ekonomi pertanian rakyat yang mana komuniti tadi kurang lebih 3.565 juta dan galakan ekonomi pertanian rakyat Johor 400,000. Tadi kita cerita pasal tanam-tanaman. Okey, kita ada juga bawah program pembangunan industri asas tani. Okey. Industri asas tani ni, Rin, industri hiliran. Contohnya daripada cili dijadikan sos. Daripada nangka dijadikan kerepek. Maksudnya dia pemprosesan lah. Bijak, Rin. Masuk jabatan pertanian, jom. Alright. So, di bawah industri asas tani itself, kita ada 1 juta ringgit yang mana kita bagi bengkel, mesin-mesin IET, peti ais, meja kerja. Kalau Rin nak tahu bengkel, pembinaan bengkel, satu bengkel 50,000. Usahawan boleh dapat. Menarik tu. Kan? Cuma diorang tahu tak tahu je insentif tu ada. Yang kedua, kita ada Perintis Keusahawanan Pertanian Johor, PKPJ. Yang ini memang special daripada kerajaan negeri untuk rakyat Johor sahaja. 1.1 juta. Pun boleh pohon mesin-mesin industri asas tani jugalah. Betul. Okey. Dan program yang seterusnya, saya teruskan, Rin. Kita ada bawah program pembangunan pertanian lestari atau pengeluaran makanan selamat. Kalau cerita lestari atau makanan selamat ni, Rin, dia khusus untuk ladang-ladang yang mendapat atau ke arah pensijilan MyGap dan MyOrganic. Kita selalu dengar MyGap, MyOrganic, kan? Tapi educate people tu kurang. So sekarang ni kita nak melatih macam mana pengguna-pengguna, consumer macam Rin sendiri memilih sayur MyGap berbanding sayur tak ada MyGap. Macam mana pengguna mencari halal, macam itulah kita nak pengguna mencari produk MyGap. Produk berkualiti, selamat dimakan. Itu yang penting. Betul. Jadi untuk pertanian lestari dan organik kita ada 250,000 dan projek pengeluaran makanan selamat kita ada 365,000. Banyak tu. Khusus untuk pensijilan ini. Lepas tu kita ada juga projek pembangunan belia tani. Yang ni special untuk belia. Okey, projek-projek yang lain tadi tu semua orang boleh join. Tetapi yang projek yang saya akan cakap ni, belia sahaja boleh pohon. Khusus kepada belia. Khusus kepada belia. Sesuai dengan Institut Dato' On punya Sarjana Talk ni. Belia kan. Okey, jadi program belia bawah belia ini bawah umur 40 tahun lah. Bawah 40 tahun. Rin, lepas lagi? Anak saya bawah. Bawah lagi? Okey, masih boleh pohon lah. Boleh. Okey, di bawah program belia tani kita ada RM300,000 Malaysia dan di bawah program agropreneur muda, bawah agropreneur muda ni bawah MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kita, ada RM200,000. Tetapi dia masih open saja sepanjang masa. Untuk jadi kena siapa berminat tu kena cepat-cepat lah. Dia pohon kita angkat. Dia pohon kita angkat. So dia tak ada had. Okey. So dan
program terakhir, program lain-lain program lah. Seperti kita ada pembangunan industri kelapa, 900,000 kepada penanam kelapa. Yang kedua, kita ada projek pertanian moden kepada syarikat-syarikat besar yang buat projek-projek pertanian moden. Boleh pohon, 600,000 kita ada. Kita ada juga projek pemilikan teknologi mekanisasi, 900,000 Rin. Banyak. Siapa nak beli mesin-mesin besar-besar, boleh pohon dekat sini, insentif ini. Kita ada projek peningkatan pendapatan luar jelapang, yang ini khusus untuk pesawah-pesawah kita nak buat side income. Wow. Ada juga kurang lebih 85,000 dan kita ada juga pembangunan tanaman makanan ternakan. Yes. Okey, kalau ternakan bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Tapi makanan ternakan itu isa tanaman di bawah Jabatan Pertanian. Contohnya Napier, jagung bijian Yang itu kita ada RM200,000. Wow. Itulah sekali imbas 16 juta 30 program kurang lebih. Wow, ini satu platform yang cukup baik dan juga inisiatif yang diberikan kepada mereka berminat. So memang kata orang jangan kata orang lepaskan peluang lah. Betul. Yang diberikan oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor menggunakan platform Institut Data On untuk kita lebih jelas lagi tentang inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh agensi-agensi terlibat untuk kluster keusahawanan. Okey tuan, sejauh ini mungkin tadi Rin sebenarnya excited nak tahulah yang mana ramai peserta yang dah pun menikmati kemudahan yang disediakan dan siapakah antaranya yang telah berjaya dalam bidang usaha ini yang mereka laksanakan bersama dengan pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor sendiri. Alright, okey. Sebagai makluman awal Rin juga, untuk tahun 2022 kita mempunyai penerima kurang lebih 1,322 penerima insentif kita. Okey. Banyak Banyak. 1,322 penerima kita dan antara usahawan-usahawan tani yang pernah menerima insentif kita yang berjaya antaranya kita ada Top Fruits Sdn Bhd dari daerah Batu Pahat untuk tanaman durian. Durian dia dah sampai ke China. Hebat. Jauh ke sana, hebat. Jauh ke sana. Yes. Musang King dia semua dah sampai ke China. Kita ada Kiashing Sdn Bhd. Kiashing fokus kepada betik, pisang dan jambu batu. Okey, daerah Batu Pahat juga. Kita ada syarikat Chin San Chiap, okey, dari daerah Kulai untuk tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, serta kelebihan Chin San Chiap ni juga dia merupakan pemain industri yang mengambil tanaman daripada pengeluar lain untuk dieksport sehingga ke Singapura. Dibantu orang sekeliling dia. Dan kita ada juga Aci Jaya Plantation dari Segamat untuk produk rock melon dan nenas. Pasaran dia pun dah sampai ke Singapura. Alright, dan kita ada juga Cik Nur Alam Syaroni atau E-Office Agro Plantation daripada Felda Semencu Kota Tinggi. Cik Nur Alam ni pun specialnya dia mewujudkan sendiri pusat sehenti fertigasi dia, pusat outlet My Gap dia ada inisiatif sendiri. Tetapi dengan bimbingan Jabatan Pertanian lah. Betul. Yang itu untuk usahawan tanaman. Okey, kalau usahawan industri asas tani atau industri hiliran, kita ada Pau Mira dari daerah Muar. Jutawan dah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kita tolong dia daripada dia bengkel kecil tu. Sampai sekarang dah alhamdulillah dah jadi jutawan pau frozen dekat Muar. Kena cuba dia punya pau carbonara. Kena pergi sana lah tu. Kena pergi, nanti kita jemput Masya sekali. Dan kita ada juga Mak Iti Enterprise, bukan Datuk Siti ya. Okay. Mak Iti Enterprise dekat daerah Tangkak. Untuk kerepek-kerepek bawang pun pasaran sampai ke Singapura. Alright. Dan untuk agropreneur muda. Agropreneur muda kita antara yang berjaya yang dapat menerima insentif kita, Million Harvest Farm. Dia punya owner dia Cik Amir Syafiq, umur baru 29. Dia mengusahakan keluasan tanaman dia 50 ekar. Tanaman sayur-sayuran dia ada bendir, petola, kacang panjang dan anak muda berusia 29 tahun ini mengambil inisiatif untuk mengumpulkan juga produk-produk di sekeliling dia untuk dibuat pasaran. Tetapi dia ada maklumkan kat saya untuk ke Singapura dia masih belajar lagi, tetapi di seluruh Johor dia dah handle dah. Itu antara orang-orang hebat yang pernah kita bantu dan alhamdulillah berjaya. Itu satu perkembangan yang cukup baik kita dengar daripada pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor bersama dengan Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan iaitu yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Ramli. Okey tuan, soalan seterusnya, berapakah jumlah yang disediakan untuk bantuan ataupun inisiatif grant ini? Okey, seperti yang saya maklum tadi, untuk tahun 2022 kita ada kurang lebih 16 juta. 16 juta itu gabungan peruntukan
dilakukan daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan persekutuan dan negeri memang sangat-sangat membantu sektor pertanian dan usahawan-usahawan tani ini. Oh, itu satu jumlah yang cukup besar dan saya rasa kepada mereka berminat pastinya akan mencari peluang yang disediakan oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor. Betul. Okey tuan, apakah kelayakan ataupun syarat yang perlu kepada mereka yang nak pohon kemudian telah disediakan oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor ni sendiri? Alright, okey. Betul juga kan? Kita dah cerita semua insentif-insentif kita kan? Boleh ke saya pohon? Layak ke saya? Layak okey, so saya ceritakan apakah kriterianya. Yang pertama, Rin, Malaysian. Itu semestinya. Yeah. You Pakistan, you Indonesian, minta maaf. Awal-awal borang you dah ditolak ke tepi. Betul. Tetapi kalau you owner kebun, you Melayu, you ada pekerja, you pekerja asing, itu boleh pohon. Boleh lah. Boleh pohon. Yang penting owner kebun itu adalah warga negara Malaysia. Itu penting. Yang kedua, kita nak pengusaha yang of course lah, yang sangat berminat, committed, bercita-cita tinggi. Okey. Yang ketiga, kita memberi keutamaan kepada peserta yang telah memulakan projek. Okey, yang baru memulakan projek, kita bimbing dulu. Dia dah buat cantik, dia nak mengembangkan lagi dia punya projek, kita bantu. Lepas tu yang nombor 4 ni penting. Hak milik tanah atau status tanah clear. Kita tak nak bila pohon insentif, tanah ni tanah siapa? Tanah ayah. Ada kebenaran? Tak ada. Itu tak dapat. Susah macam tu. Status tanah kena clear. Kalau disewa, surat sewa. Kalau ada kebenaran, surat kebenaran. Status tanah paling penting lah. Kalau ini kurang ni, saya rasa kelayakan atau syarat ni tak dipatuhi, memang sukarlah untuk dapat. Memang bukan saja sukar, memang tak dapat langsung. Ditolak. Tolak sebab status tanah is very important. Faham. Paling penting. Okay. Lepas tu yang ke-5, telah menghadiri kursus-kursus teknikal pertanian lah. Betul. Keutamaan kepada yang Jabatan Pertanian anjurkan, of course lah, kita nak dapat, dia mesti ada ilmu dalam bidang pertanian itu. Lepas tu berdaya inisiatif. Yang ini maksudnya dia tidak mengharapkan 100% bantuan kerajaan. Contohnya dia kata, tuan, saya nak buka ladang pisang ni, nilai dia 20,000. Saya nak pohon 20,000, minta maaf. Kalau dia kata, tuan, saya nak buat ladang pisang ni, nilai dia 20,000. Saya keluarkan 5,000 untuk bersihkan tanah, bersihkan kawasan, 15,000 lagi daripada Jabatan Pertanian, itu boleh. Oh, macam tu. Itu boleh. Yang penting ada komitmen daripada dia. Okey. Tuan bersihkan kawasan, pagar kami bagi, benih kami bagi, input kami bagi. Yang penting ada komitmen daripada dia. Itu tak boleh 100% bergantunglah kepada pihak Jabatan Pertanian sendiri ya. Betul. Kalau lah dia bawa kertas kan, dia bawa kertas, tuan ni 20,000 untuk buat daripada A sampai Z, kami nak 20,000. Minta maaf. Susahlah macam tu lah. Kita nak komitmen mereka. Yes. Lepas tu telah bersedia atau berdaftar untuk memperoleh persijilan yang saya cakap tadi, MyGap, MyOrganic, untuk industri asas tani ke arah mesti dan halal. Itu penting. Okay. Dan yang seterusnya, keutamaan kepada golongan belia. Semestinya. Belia kalau dapat Puan Rin dapat kita dapat belia umur 30, insya-Allah dapat. Yang atas semua lulus, belia confirm dapat. Betul. Jadi belia-belia kat luar sana tu, tolonglah. Yang mana minat sangat dengan industri asas tani, dengan tanaman ke pertanian ni, pohon kat kita. Jadi jangan lepaskan peluang apa diberikan oleh pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor. Okey, kalau tadi syarat dan kelayakan perlu dipatuhi bagi melaikan anda untuk mendapatkan inisiatif ini. Betul. Dan apa pun bagaimana cara untuk memohon inisiatif ataupun grant ini tuan? Alright, okey. Jadi kepada penonton-penonton kita di luar sana, untuk memohon insentif ini kepada yang berminat, boleh mengisi borang permohonan. Borang permohonan dia simple je. Rasa 3 pages je. Tak ada macam thesis tebal-tebal. Tak ada. Very simple. Kita ni nak kurangkan karenah birokrasi. Betul. Dia ada 3 pages je lebih kurang. Cuma kita nak tahulah plan dia. Plan dia apa? Nak tanam apa? Nak pasar kat mana? Adalah kertas kerja sedikit. Boleh berjumpa direct kepada pejabat pertanian daerah. Yang Rin cakap tadi ada 10 tadi kan. Jumpa direct kepada pejabat pertanian daerah. Jumpa pegawai pertanian daerah ataupun ejen pengembangan tanaman kita, diorang akan bimbing tuan-puan, jangan risau. Orang-orang kita sangat friendly. Okey. So ada juga yang tanya dengan saya lah, yang mana bila tarikh permohonan bantuan ni dibuka dan mungkin juga takut terlepas kan. Ditutup bila pula, macam mana? Mungkin tuan boleh maklumkan kepada kami. Alright, okey. Jadi tuan-puan, permohonan untuk insentif Jabatan Pertanian kita buka sepanjang tahun. Kita tak ada tutup. Dia buka sepanjang tahun. Cuma prosesnya lah. Contohnya macam peruntukan untuk tahun hadapan, diorang kena pohon tahun ini.
Dia pohon tahun ini kita buka sepanjang tahun, tetapi kita akan stopkan sampai bulan kurang lebih bulan September. Okey, kita dah kumpulkan permohonan sampai bulan September. Lepas tu kita buat siasatan bulan 10. Bulan 11 buat bulan 12 kita luluskan. Bulan 1 diorang dah boleh dapat barang. Bulan 1 atau bulan 2 diorang boleh dapat dah perolehan yang diluluskan itu. Betul. Jadi dengan arti kata lain, permohonan tidak ditutup. Tuan-puan boleh pohon sepanjang tahun. Betul tu. Okey, jadi tuan, berapa lama pula permohonan ni diproses dan bila keputusan akan diketahui? Okey. Sebab macam Jabatan Pertanian ni dia special sedikit. Sebab ada setengah agensi peruntukan tahun ini dia cari peserta tahun ini. Okey, tapi Jabatan Pertanian sebab kami perlukan perolehan itu dilakukan dengan cepat, jadi permohonan tahun hadapan dia punya permohonan adalah pada tahun ini. Insentif dia akan dapat pada tahun depan. Jadi macam saya kata tadi, biasanya bulan 11 bulan 10 kita buat siasatan projek. Lepas tu bulan 12 kelulusan dah keluar. Bulan 2, bulan 3 dia dah dapat dah barang dia orang. Cepat. Jadi kita different sedikit dengan jabatan lain yang membuka permohonan pada tahun berkenaan. Okey, kita dah tahu yang mana berapa lama permohonan diproses dan bila keputusan dapat diketahui dan soalan seterusnya tuan. Sekiranya permohonan tidak memenuhi sepenuhnya syarat-syarat yang ditetapkan, adakah terdapat ruang untuk syarat-syarat minima boleh dipertimbangkan kepada permohonan ini? Okey, alright. Okey, kita faham situasi-situasi yang berlaku di lapangan. Jabatan Pertanian tuan-puan menerima agak banyak permohonan kita every year. Dan jika daripada permohonan yang tidak lengkap, jika yang tidak lengkap itu adalah mini-mini sahaja, yang simple-simple sahaja kesalahan atau kekurangan dia, kita masih boleh pertimbangkan. Tetapi jika major punya kesalahan, contohnya macam saya kata tadi, status tanah tidak lengkap, yang itu memang ditolak sepenuhnya. Kita tak, yang mana kita boleh bantu, kita akan kurangkan kerana birokrasi. Mana yang tak boleh buat apa-apa, kita terpaksa tolak. Tetapi kita akan nyata kat dia lah, tuan punya ditolak sebab ABC. Tuan kena perbaiki ABC ini. Kita akan jelaskan. Jadi ada penambahbaikannya kan, mudah-mudahan dia lulus lah kan. Jadi mungkin bila dibetulkan balik, mungkin dia lulus pada tahun hadapannya pula. InsyaAllah. Okey. Jadi bagaimana pula dengan kaedah inisiatif ataupun grant ini disalurkan kepada pemohon tuan? Jabatan Pertanian bukan jabatan yang menyalurkan duit. Kita tak memberi grant atau duit kepada usahawan. Kita setelah projek ini diluluskan di bawah jawatan kuasa kita yang dipengerusikan sendiri oleh Pengarah Pertanian Negeri Johor untuk peruntukan negeri, manakala untuk peruntukan persekutuan akan diluluskan oleh Peringkat Putrajaya lah. Selepas kelulusan, kita akan buat perolehan sendiri. Jabatan Pertanian yang buat perolehan, contohlah dia nak buat pagar, kita akan buat perolehan pagar itu untuk mereka. Kita tidak bagi cash. Kita tak macam bank yang memberi pinjaman keuangan. Maksudnya dari segi peralatan macam itulah. Kita belikan. Tetapi mengikut kehendak mereka. Contohnya macam dia nak beli mesin kerepek kan. Dia kata, saya nak mesin kerepek yang segi 4 tu ada terkini. Okeylah, kita beli yang macam tu. Maksudnya kena hantar gambar ke macam mana tuan? Biasanya permohonan dia dengan hantar gambar, sebut harga dia. Okey, faham. Jadi tak adalah bila kita beli bulat, saya nak yang petak, saya tak nak guna lah yang ni, saya nak yang petak, tuan bagi yang bulat. Jadi kita tak nak mengelakkan perkara-perkara sebegitu. Biasanya usahawan, kita akan tengok usahawan, okey sesuai atau tidak. Tapi kalau tak sesuai, kita cakap, puan tak sesuai untuk puan. Macam tu. Kita still advise. Yes. Okey, adakah mereka yang pernah mohon ni boleh memohon sekali lagi inisiatif ni ke, grant ini ke, macam mana tuan? Okey, soalan ni Rin selalu ditanya dekat saya. Dekat pengarah pun dia selalu tanya. Okey, jadi untuk insentif Jabatan Pertanian, kita bagi tempoh edah. Tempoh edah sebenarnya 3 tahun sekali. Maksudnya sekiranya anda telah menerima tahun ini, anda akan terima 2 tahun lagi akan datang. Okey, tetapi ia tidak menjadi salah untuk tuan memohon saja setiap tahun, dan sekiranya pada tahun itu tak banyak pemohon yang layak dan tuan layak, tuan akan dapat. Okey, sekiranya pemohon pernah memohon kepada agensi lain, so adakah mereka masih layak untuk pohon inisiatif yang disediakan? Okey, alright. Jadi, jika usahawan ini pernah menerima bantuan daripada agensi lain, pemohon masih layak untuk menerima dan memohon dan menerima daripada Jabatan Pertanian. Itu bagus. That means pengusaha itu efisien
bijak merebut peluang dan tidak duduk menunggu sahaja. Betul. Jadi dia baguslah. Jadi kita hargai dia punya bagus itu. Jadi kita bagi sahaja walaupun dia daripada jabatan lain, tak ada masalah. Tapi bagi benda lain lah. Kecuali ada satu program tu, nama dia program Agropreneur Muda, yang itu memang ada spesifik, hanya sekali sahaja seseorang peserta dapat untuk seumur hidup. Adakah pihak jabatan atau agensi akan buat semakan atau penilaian terhadap peserta selepas inisiatif, bantuan ke grant diberikan, dan mungkin nak tahu juga bentuk tindakan yang akan dikenakan kepada pemohon seandainya gagal melaksanakan apa yang telah pun disyaratkan dalam permohonan mereka? Alright, okey. Jadi, bagi mereka yang pernah mendapat bantuan daripada Jabatan Pertanian, pihak kami akan sentiasa membuat pemantauan dan penilaian terhadap projek yang mereka laksanakan. Kita ada satu jawatankuasa penilaian projek. Memang kita akan turun padang, kita akan tengok balik. Sekiranya didapati pemohon tidak melaksanakan sepenuhnya projek ini dengan baik dan gagal untuk melaksanakan projek itu, insentif sedia ada itu kita ambil semula. Contohnya macam kita bagi mesin kerepek pisang, kita turun padang, kita tengok mereka tak buat, tak jalankan, kita ambil balik mesin itu. Oh, macam tu. Ya, dan kita akan bagi kepada orang yang lebih berhak lah. Memerlukan lah. Yang lebih memerlukan. Okey, faham. Okey, Tuan, jika peserta berminat dan nak tahu lebih lanjut lah, apakah kaedah permohonan boleh dibuat ataupun alamat ataupun pegawai nak dihubungi tu, Tuan, macam mana? Alright. Okey. Jadi kepada penonton-penonton kita di luar sana, bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan insentif projek yang disediakan oleh Jabatan Pertanian ini, bolehlah menghubungi pejabat pertanian daerah di mana mereka di tempat yang mereka ingin laksanakan projek itu. Contohnya ladangnya di Tangkak, pergi pejabat pertanian daerah Tangkak. Ladangnya di Segamat, jangan pergi pejabat pertanian daerah Batu Pahat. Pergi pejabat pertanian daerah Segamat. Mereka akan membantu dan membimbing macam mana nak buat proses permohonan insentif ini. Dan kita galakkan juga penonton-penonton kita untuk melayari laman web dan FB Jabatan Pertanian Negeri Johor serta pejabat pertanian daerah yang berkaitan bagi mengetahui maklumat dan aktiviti kita sepanjang tahun. Aktiviti-aktiviti yang kita buat sentiasa. Di mana untuk laman web, just search saja pertanian.johor.gov.my. Untuk FB kita, tuan-tuan yang tengah tengok tu terus buka terus add friend best friends kan. Facebook kita Jabatan Pertanian Negeri Johor. Untuk pejabat pertanian daerah pula, pejabat pertanian daerah belakang tu daerah apa? Contohnya daerah Tangkak, you Google je. You Facebook, you search saja pejabat pertanian daerah Batu Pahat. Keluarlah page dia. Like lah ramai-ramai. Okey, saya kira cukup terperinci apa yang diterangkan oleh Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan dari Jabatan Pertanian Negeri Johor. Itu yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Ramli. Apapun cukup jelaslah penerangan diberikan pada hari ini untuk sesi pertama bagi kluster keusahawanan. Okey, dan terasa setakat ini saja pertemuan kita untuk hari ini bersama dalam Sarjana Talk 2022, dan kita harapkan kepada belia kita, kepada mereka yang berada di luar sana, jangan lupa gunakan peluang yang ada ini untuk menjana pendapatan, untuk tingkatkan ekonomi kita, walaupun kita dah pun kata orang tu 2 tahun disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang tiada kesudahan. Okey, sebab itu pada anda jangan lupa terus like, follow, share, retweet dan tinggalkan komen anda di Facebook, IG Institut Daton, dan sekali lagi jangan lupa tinggalkan komen anda. Untuk itu saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Norafiza binti Abdul Rahim. Saya start buat perniagaan ini dah 2 tahun lah. Kenapa kami mampu bertahan? Sebab dengan banyaklah bantuan yang kami terima dan juga sokongan semualah. Macam mana pula
tak bantuan yang Puan terima ni dapat membantu perniagaan Puan? Kita ada test run, kita tengok sebab bila production sampai sebelum ni kami buat manual. Dan pekerja bila buat manual satu berkait rapat dengan hygiene. Dan jadi production tu sangat lambat. So bila ada filling machine yang sangat membantu, kita tengok berapa minit dia dah boleh filling banyak botol. So kan dekat situ kita dah boleh kurangkan masa, and so pengeluaran tu akan lebih banyak. Dan bagi pihak usahawan juga sebenarnya tunjukkan komitmen yang sebenar supaya kita ada give and take yang dapat membantu sebenarnya untuk kerajaan. Bukan sekadar kami menerima, malah kami juga sebagai usahawan perlu memberi balik pada kerajaan supaya kerajaan boleh beri lebih banyak bantuan untuk lebih ramai usahawan. Terima kasih untuk kerajaan Johor atas setiap bantuan yang saya terima, dan semoga usaha kami ini dapat berjaya meneruskan misi kami, iaitu untuk melahirkan, untuk mempelbagaikan makanan yang lebih sihat untuk generasi akan datang agar lebih berjaya. Baik, nama saya Zainuddin bin Zahir. Saya dilahirkan di Singapura dan tapi membesar di Malaysia lah. Saya mengusahakan tanaman sayur-sayuran dari jenis sawi. Semua jenis sawi lah, sawi putih, sawi hijau, pakcoy, kailan, dan ada naibai ataupun sawi kerinting. Dan kita juga ada tanam di polybag, kita ada tanam kobis dan sedikit sayur-sayur kampung lah. Saya mulakan projek ni lebih kurang bulan 8 tahun 2021. Boleh tak Cik ceritakan sedikit bentuk bantuan yang diterima daripada Jabatan Pertanian? Saya mendapat bantuan daripada Pejabat Pertanian Daerah Johor Bahru dan Jabatan Pertanian Negeri Johor dalam bentuk barangan. Dan permohonan saya adalah terdiri daripada tangki air, pam, baja dan bumbung. Ya. Bumbung ni kerana kita nak elakkan hujan. Kita nak panas tapi kita tak nak hujan. Bila hujan ni akan menambahkan air dalam tangki dan mengurangkan bacaan baja. Jadi akan mempengaruhi pertumbuhan pokok. Ya. Pada asalnya saya daftarkan diri di Pejabat Pertanian Daerah di bawah program Kebun Bandar. Kebun Bandar dan pegawai ada pegawai yang khusus yang menjaga bahagian Kebun Bandar ni di Pejabat Pertanian Daerah Johor Bahru di setiap mukim. Setiap mukim dia ada APT ataupun ejen pengembangan pertanian. Ejen pengembangan tanaman. Ya. Jadi setiap mukim kalau di Johor ada, di setiap negeri juga ada. Jadi bila kita daftar dia akan datang melawat, tengok tempat, tengok pokok kita dan sebagainya, dan dia akan tanya apa jenis bantuan yang kita mohon, kita nak, yang kita perlu. Jadi bila permohonan kita tu dibawa ke pejabat, mereka akan melanjutkan permohonan tu ke Pejabat Pertanian Negeri Johor, dan satu rombongan pegawai daripada Pejabat Pertanian Negeri Johor telah datang untuk melihat dan memastikan apa yang kita perlulah. Ya. Dan permohonan tu saya rasa kalau kita ikut apa yang prosedur yang dia nak, saya rasa tak sukarlah. Adakah inisiatif ini wajar diteruskan? Dan apa ucapan yang Cik nak beri kepada Kerajaan Negeri Johor? Alhamdulillah, inisiatif yang sebegini saya rasa wajar diteruskan, dan supaya lebih ramai yang dapat menikmati
dan lebih ramai berpeluang untuk mendapat bantuan. Saya rasa lebih ramai lagi yang di luar sana yang masih mencari-cari bantuan tapi tak tahu cara macam mana jalannya. Dia kena bukakan pintu. Jadi mungkin tak dapat maklumat yang betul untuk bantuan itu sampai kepada dia. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor kerana meluluskan bantuan barangan kepada kebun kecil saya ni. Ya, InsyaAllah saya akan berusaha untuk memajukan lagi pertanian di tempat saya.